Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang ringkas ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama beriktikaf di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas di antara dua kubur. Nabi berjalan-jalan jumpa dengan dua kubur yang di dalam kubur itu ada mayat di dalamnya. Kata Nabi, faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-dua mayat yang ada dalam kubur ni, Nabi kata dua-dua kena azab. Tuan-tuan, ini salah satu daripada kelebihan yang Allah Taala bagi kepada Nabi. Dia boleh tahu, dia boleh dengar orang yang sedang diazab di dalam kubur. Kita tuan-tuan manusia biasa, Allah Taala tak bagi kat kita kelebihan begitu. Tapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dekat dia satu kelebihan, dia boleh dengar dan dia boleh tahu orang yang mati sedang diazab di dalam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-dua mayat ni Nabi kata depa diazab bukan sebab dosa besar hak depa buat. Tuan-tuan, Nabi kata depa ni diazab oleh Allah dalam kubur bukan sebab dosa besar. Depa ni diazab oleh Allah Taala dalam kubur sebab dosa depa kecil ya. Dosa depa kalau pada pandangan manusia biasa benda remeh. Benda yang kita kata bukan satu benda yang menyebabkan depa diazab di dalam kubur. Tapi Nabi kata kerana dengan sebab depa ni buat satu benda yang pada pandangan manusia nampak benda tu kecil. Tetapi benda yang kecil yang dianggap oleh manusia itu diazab di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan hak nombor satu hak kena azab dalam kubur tu, Nabi kata yamshi bin namimah. Masa dia hidup dulu dia suka namimah. Dia suka mengandu domba. Dia suka bawa mulut duk cerita benda-benda tak elok. Dia suka menggunakan nikmat lisan yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Dia guna ke arah benda yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, lidah yang Tuhan bagi kat kita, petah bercakap, pandai bercakap, Tuhan bukan bagi saja. Satu hari tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya lidah tu tang mana kita guna dia. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat yang lain, Nabi menyebut kebanyakan manusia masuk neraka, kebanyakan manusia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dosa mulut dia. Dengan sebab dia tak pandai jaga mulut dia, dia tak pandai kontrol lidah dia, dia bercakap ikut dan dia suka mengadu domba. Dia masuk dalam kubur, Nabi kata dia azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu di dalam kubur. Tuan-tuan, kita nampak benda ni, nampak benda simple, tetapi simple pada pandangan kita, besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita dengar hadis ni bukan dengar saja, dengar dan ambil iktibar. Satu hari kita akan berada di alam barzakh. Satu hari kita akan masuk dalam kubur. Siapa tak lepas daripada azab kubur, maka perjalanan selepas daripada itu adalah perjalanan yang sukar. Siapa yang sewaktu duduk dalam kubur, dia lepas, selamat dia daripada azab kubur, perjalanan dia selepas daripada itu adalah perjalanan yang mudah.
Siapa masuk dalam kubur pun dah masalah dah. Masuk dalam kubur pun dia dah stuck dah. Nak pergi tak boleh dah. Tang tu pun dia dah habis dah. Lepas daripada tu pun perjalanan dia adalah perjalanan yang susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut orang dah mati dah. Hak kena azab dalam kubur tu, kawan tu dah mati dah. Kita hak hidup ni tuan-tuan kena ambil pengajaran. Jangan dengar saja mulut kita, lidah kita, jaga cakap hanyalah perkara yang elok-elok. Sebab tu Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nabi kata siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khaira aw liyasmut, hendaklah dia bercakap benda hak baik-baik saja. Siapa hak betul-betul percaya pada Allah dan percaya pada hari akhirat, dia kena bercakap benda hak betul-betul saja. Aw liyasmut, ataupun duduk dan diam, tak usah duduk bercakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana duduk dan diam tu bukan satu benda yang mudah. Dengan sebab itu orang yang gagal menjaga mulut, menjaga lidah dia daripada bercakap benda-benda tak elok, dengan sebab itulah dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang pandai jaga lidah dia bercakap hanya benda hak elok, dia diberi ganjaran di sisi Allah dengan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian kata Nabi, wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Kawan nombor 2, Nabi habaq kawan nombor 1, dia mengandung domba, banyak cakap benda tak elok. Kawan hak nombor 2, Nabi kata wa ammal akhar, adapun mayat yang kedua dia azab di dalam kubur, fakana la yastatiru min bauli, dia kencing kemudian basuh tak betul. Dia istinja dengan istinja yang tidak betul. Dia basuh kencing dengan tidak mengikut seperti mana yang diajar oleh syarak. Maka dia basuh kencing dalam keadaan tidak sempurna, dia menanggung najis, maka dia mati esok, dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, benda yang simple, basuh kencing ya. Bukan benda besar pun. Basuh kencing tak betul, guna ayak bukan ayak mutlak, mati esok tuan-tuan diazab oleh Allah di dalam kubur. So tuan-tuan, hak kawan nombor 2 ni, kita kok mana pun tuan-tuan kena mengaji. Kok mana pun tuan-tuan kena reti ayak mana yang boleh digunakan untuk istinja, ayak mana yang tak boleh. Bukan semua ayak bersih pada pandangan kita diiktiraf sebagai ayak mutlak. Kena mengaji pembahagian ayak, kena mengaji ayak mana yang boleh kita guna untuk bersuci, ayak mana yang suci tetapi tidak menyucikan. Tuan kena perhati tengok, jangan mempukul rata semua ayak hak bersih mutlak belaka. Tak semestinya begitu. Semua ayak yang kerah mustakmal belaka, tak semestinya begitu. Tuan, sebab itulah kawan hak nombor 2 diazab oleh Allah kerana dia tak menuntun ilmu. Menuntun ilmu itu tuan-tuan satu kefarduan, satu kewajipan. Tidak boleh kita tinggal walaupun sibuk setara mana pun tuan-tuan, sebab satu hari kita akan bertemu di alam barzah dan satu hari kita akan disoal oleh Allah. So ambil berat tuan-tuan dalam hal istinja, dalam hal bersuci daripada najis, basuh kencing, basuh berak dan sebagainya tuan-tuan. Semua itu silap kita buat, maka diazab oleh Allah di dalam kubur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, qala fada'a bi'asibin radbin fashaqqahu bithnain thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kesian. Tuan-tuan, Nabi ni dengar kata orang dah kena azab dalam kubur. Tuan-tuan, Nabi ni dia penuh dengan sifat kesian. Ihsan ada dalam diri Nabi. Belah kesian ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan hak tu dah mati dah dua-dua orang. Nak bangkit balik mai, nak betul basuh kencing tak boleh dah. Nak bangkit balik mai, nak tobat daripada dosa namimah tu tak boleh dah. Kawan dah mati dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kesian dekat depa, nak minta ke Tuhan supaya dikurangkan azab orang yang duduk dalam kubur ni. Nabi minta dekat sahabat, wa mai pelepah kurma. Nabi minta dekat sahabat, wa mai pelepah kurma. Sahabat pun wa mai, kemudian Nabi kepak 2 pelepah kurma tu.
Satu, Nabi kepak dan Nabi pacak di kubur orang yang kena azab sebab namimah. Dan satu lagi Nabi pacak kepada kubur orang yang basuh kecil tak betul tadi ni. Nabi pacak tu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ala an yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Kata Nabi, mudah-mudahan selama mana pelepah kurma ni tak kering. Nabi kata, mudah-mudahan selama mana pelepah kurma ni tak kering, maka selama itulah mudah-mudahan depa yang duduk dalam kubur ini diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab apa? Kata ulama, pelepah tamar yang masih lagi hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diringankan azab orang yang dipacakkan pelepah tamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas itu tuan-tuan ada manfaat di sisi Allah. Mudah-mudahan kita ambil aktibar. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.